Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahidul Hussein. Nombor matrik saya 266634. Bagi memulai kehendak soalan untuk subjek GMJF 2014 Ekonomi dan Pembangunan. Untuk memilih subtopik untuk diulas secara analitikal, saya memilih untuk mengulas mengenai dasar-dasar pembangunan yang berada di bab 8. Untuk lebih khusus adalah 8.6. Jadi pengenalan. Malaysia diperkenalkan dengan 4 jenis dasar, iaitu dasar ekonomi baru yang telah diperkenal oleh Tun Abdul Razak, iaitu seorang Perdana Menteri Malaysia yang kedua pada tahun 1970. Dasar pembangunan nasional dan dasar wawasan negara. Dua dasar ini masing-masing diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang keempat, menerusi pada tahun 1991 dan 2001. Manakala model ekonomi baru pula telah diperkenal dan diterajui oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 pada tahun 2010. Seluruh dasar-dasar ini telah diperkenalkan seiring dengan rancangan Malaysia. Kita meneliti balik kembali sejarah Malaysia pada era di mana tanah ini dijajah oleh di bawah jajahan British, yang mana pada waktu itu berlaku kepada pemecahan perkembangan masyarakat yang secara plural melalui dasar amalan pencara perintah daripada mereka. Pihak British yang pada awalnya mengalu-alukan kehadiran pendatang dari China dan India ke negara ini adalah bertujuan untuk kepentingan ekonomi mereka, iaitu dalam sektor perhubungan bil iktimah, perdagangan dan perdagangan. Jadi dasar ekonomi baru ini dilaksanakan melalui strategi serampang dua mata, yakni dia bertujuan untuk mengurangkan dan seterusnya menghapus atau membasmi kemiskinan dengan melalui cara meningkatkan pendapatan serta menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengikut warna kulit, iaitu mengira kaum. Selain itu, dengan mempercepatkan proses penyusunan semula ekonomi Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan, iaitu isu kesenjangan yang berlaku dalam ekonomi, supaya dengan ini dapat mengurangkan dan menjurus ke arah penghapusan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Berikut yang disenaraikan adalah strategi yang dibuat melalui dasar ekonomi baru. Antara adalah yang seperti saya kata tadi, mewujudkan peluang pekerjaan yang mengkhususkan kepada semua golongan rakyat Malaysia yang menganggur. Selain itu, menambah daya pengeluaran pendapatan, memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya untuk beralih kepada sektor yang lebih tinggi hasil, iaitu lebih lumayan. Seterusnya yang berkaitan dengan isu kesenjangan tadi, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum yang berada di kawasan bandar, luar bandar atau antara wilayah. Selain itu, dengan memodernkan kehidupan di kawasan pedalaman, iaitu kawasan luar bandar. Seterusnya mewujudkan satu kumpulan perusahaan dan perdagangan bumi putera. Yang berikut adalah mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia, membaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Dasar yang kedua dalam penceritaan ini yang saya ingin menceritakan adalah dasar pembangunan sosial,
Dasar ini telah dilancarkan oleh Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang negarawan yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada tahun itu, di bertarikh 17 Jun 1991. Dasar Pembangunan Nasional ini seiring bersama dengan rangka rancangan jangka panjang kedua, iaitu RRJP 2 1991 hingga 2000, telah digubal berlandaskan DPM, menandakan ini telah bermula satu lagi era baharu di dalam usaha untuk menjadikan atau membentuk Malaysia menuju ke arah negara maju menjelang tahun 2020. Objektif kepada DPN ni, DPN ni menjadikan perpaduan negara itu sebagai satu hasrat dan iltizam, iaitu sebagai matlamat terakhir kepada masyarakat yang bersatu padu, adalah penting menjadi tunjang utama dan untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik, seterusnya mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. DPN juga telah menetapkan salah satu langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara yang maju dalam semua sudut, dari sudut keadilan sosial, nilai, etika, moral, kestabilan politik, kualiti kehidupan, kecekapan badan pentadbir kerajaan, dan kecemerlangan ekonomi. Berikut adalah senarai strategi Dasar Pembangunan Nasional. Antaranya adalah mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama. Yang kedua, memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor bagi mengoptimalkan pertumbuhan, mengurangkan dan akhirnya menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara. Untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan saksama faedah yang diperolehi dari pertumbuhan secara adil dan saksama bagi semua rakyat Malaysia. Menyemarak atau menggalak dan memperkukuhkan lagi integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan yang luas dalam pembangunan ekonomi antara negeri dan antara bandar dan kawasan luar bandar. Strategi seterusnya adalah membangunkan sebuah masyarakat progresif di mana semua rakyat menikmati kesedaran hidup yang tinggi, di samping memiliki nilai-nilai sosial serta kerohanian yang positif, serta menghayati perasaan bangga dan juga cintakan negara. Yang seterusnya adalah memajukan sumber manusia dan termasuklah mencipta tenaga kerja yang berdisiplin atau produktif serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi menghadapi cabaran pembangunan industri melalui satu budaya kecemerlangan tanpa menjejaskan matlamat penjurusunan semula masyarakat. Menjadikan sains dan teknologi sebagai satu tunjang teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosioekonomi yang memerlukan satu gerak kerja atau satu usaha dalam membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik, dan ia mesti berlandaskan ilmu serta memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangun satu ekonomi pendustrian yang moden, dan memastikan bahawa dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi, perhatian yang wajar harus diberikan kepada perlindungan alam sekitar dan ekologi agar dalam tempoh jangka yang panjang bagi memastikan pembangunan negara dapat dikekal secara berterusan. Kita beralih kepada dasar yang ketiga, juga daripada Tun Mahathir Mohamad pada 4 April 2021, iaitu Dasar Wawasan Negara. Jangka yang pelaksanaan DWN atau Dasar Wawasan Negara ini adalah dalam tempoh tahun 2001 hingga ke 2010
iaitu selama 10 tahun. Dia menggantikan balik DPN tadi, Dasar Pembangunan Nasional, yang beralih daripada tahun 2001 ke 2010, mengambil masa 10 tahun. DWN ini dia termasuk dengan RRJP3, iaitu Rancangan Jangka Panjang ketiga, iaitu juga daripada tahun 2001 2010. Jadi kita boleh nampak kat sini adalah satu dasar dijalankan, dia akan seiringan dengan RRJP. Dasar ini memberikan fokus utama kepada peningkatan keutuhan dan daya saing negara. Dasar ini juga bertujuan untuk menaikkan kualiti pembangunan dan menjana pertumbuhan tinggi yang kuat supaya rakyat jelata dapat merasai kesejahteraan serta kemakmuran. Antara objektif untuk dasar wawasan negara, yang pertama adalah membentuk bangsa yang berdaya tahan dengan menyemai memupuk nilai perpaduan, menaikkan semangat patriotik, membina masyarakat yang bertolak ansur, penyayang serta mempunyai nilai-nilai positif, mengadakan masyarakat yang sama melalui pembasmian kemiskinan serta pengurangan ketidakseimbangan di antara dan di dalam kumpulan etnik dan wilayah. Jika kita menyusuri kembali kepada 3 dasar yang telah saya ceritakan tadi, semua masih menyentuh perkara yang sama, iaitu pengurangan ketidakseimbangan. Yang seterusnya, mengekalkan peningkatan ekonomi yang tinggi dengan mengukuhkan sumber pertumbuhan institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro. Berikut adalah beberapa strategi yang banyak saya senaraikan di sini. Di antara membina bangsa berdaya tahan dan perkara yang telah saya disebutkan seperti mana dalam objektif tadi. Okey, kita beralih kepada dasar yang paling terbaru berbanding yang 3 yang saya sebutkan tadi, iaitu model ekonomi baru. Dalam proses untuk mencapai wawasan 2020, kerajaan ketika itu telah memperkenalkan 4 tonggak dorongan perubahan, iaitu 4 tonggak transformasi negara, iaitu gagasan Satu Malaysia, yang banyak kita pernah dengar dulu adalah rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, program transformasi kerajaan PTK, program transformasi ekonomi PTE, dan rancangan Malaysia ke-10 iaitu RMK 10. MBE merupakan salah satu faktor penting dalam program transformasi ekonomi. Ia perlu dilihat secara bersepadu sejajar dengan 8 inisiatif pembaharuan strategi, iaitu IPS, yang dirancang oleh kerajaan. Lupa saya dah terangkan model ekonomi baru ini diterajui. Cetutan idea dia adalah dari Perdana Menteri kita, bekas Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Okey, antara objektif model ekonomi baru adalah untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui 3 perkara. Perkara pertama, dengan menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi. Senarai pendapatan adalah berjumlah $15,000 ke hingga $20,000 per kapita pada tahun 2020. Perkara kedua adalah keterangkuman, di mana dasar ini membolehkan semua komoditi yang berada di Malaysia ini menikmati kekayaan negara sepenuhnya. Perkara ketiga pula adalah kemampanan, di mana dasar ini memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan generasi yang akan datang. Berikut adalah strategi yang melalui model ekonomi baru. Antaranya menyubur kembali sektor swasta. Kedua, tenaga kerja berkualiti dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing.
Seterusnya, memperkukuhkan sektor awam, mewujudkan ekonomi yang berdaya saing, melaksanakan tindakan afirmatif yang telus dalam masa pasaran, meningkatkan sumber pertumbuhan, membina infrastruktur yang berasaskan pengetahuan, meningkatkan sumber pertumbuhan dan memastikan pertumbuhan yang mapan. Jadi kita telah menceritakan segala empat dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan mengikut tahun dan apa strategi, apa objektifnya. Seterusnya kita beralih kepada implikasi kepada dasar-dasar yang telah dicetus, dilaksanakan oleh kerajaan. Antaranya adalah gaji minimum. Tujuan pihak kerajaan pada masa kini melaksanakan dasar gaji minimum adalah untuk memastikan pendapatan para pekerja melebihi pendapatan garis kemiskinan (PGK) nasional, iaitu 800, selaras dengan matlamat menjadikan negara berpendapatan tinggi. Ini sumber diambil oleh Kementerian Sumber Manusia. Dan di sebalik segala kritikan cemuhan yang telah diterima, pihak kerajaan pada tahun 2016 telah mengumumkan peningkatan. Terdapat ada perubahan kadar gaji minimum kalau kita imbas kembali nak di-compare kepada tahun 2012. Kadar gaji minimum untuk bekerja di Semenanjung pada ketika itu telah meningkat daripada 900 ke 1000, manakala Sabah dan Sarawak meningkat daripada 800 ke 120, 920 maksud saya. Sumber daripada Warta Kerajaan Persekutuan tahun 2016. Implikasi yang kedua yang terjadi adalah peningkatan ketara pendapatan Bumi Putra di atas pendapatan garis kemiskinan. Perkara ini saya merujuk laporan daripada Jabatan Statistik Malaysia pada tahun 2015 telah menunjukkan peningkatan purata pendapatan kumpulan Bumi Putra iaitu kaum Melayu telah meningkat daripada 6.9% daripada RM324,000 3,624 kepada 4,457 di antara tahun 2009 hingga ke 2012. Jadi angka ini jelas menunjukkan purata pendapatan bagi golongan ini jauh meninggalkan PGK. Ini antara yang dikatakan bukti jelas bahawa MBE dan dasar-dasar terdahulu adalah berkesan. Implikasi yang ketiga yang saya dapat nyatakan di sini adalah pembasmian kemiskinan. Dasar ekonomi baru telah berjaya mengurangkan paras kemiskinan negara kepada 16.5% pada tahun berakhirnya dasar ekonomi baru 1990. DEB juga berjaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Melayu melalui hasil pendapatan yang bertambah. Pendapatan orang Melayu bertambah daripada nilainya dahulu, nilainya 45 sen bagi setiap pendapatan RM1 bukan Melayu kepada 57 sen setiap RM1, iaitu pertambahan sebanyak 30% pada tahun 1990. Implikasi yang keempat adalah pemilikan 30% equity oleh Bumi Putra dalam sektor korporat. Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-8 dijalankan, usaha satu gerak kerja, satu usaha akan terus diambil bagi memperkukuhkan serta meningkatkan penyertaan berkesan Bumi Putra dalam sektor korporat serta pemilikan equity dan penguasaan ke atas syarikat kepada sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2010. Seterusnya, penyertaan lebih ramai Bumi Putra dalam bidang profesional. Bilangan golongan profesional Melayu sebelum DEB dilaksanakan adalah sebanyak 4.9%, berbanding dengan bukan Melayu iaitu 84.3%. Ini adalah satu jurang yang sangat besar. Pada tahun 1995, golongan profesional Melayu meningkat kepada 31.1% dan terus meningkat kepada 42.5% pada tahun 2006. Dasar ini juga membantu menarik lebih ramai golongan profesional di kalangan kaum Bumi Putra. Kita dah berakhir kepada penutup. Jadi bila kita merenung ke masa hadapan negara tercinta ini,
dengan dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dahulu, yang meskipun dia mengambil dalam satu tempoh masa yang panjang, tetapi ia membuahkan hasil. Kita kena tahu yang antara, jika diingat kembali perkara yang telah dalam lipatan sejarah, iaitu 13 Mei, yang di mana berlakunya adalah salah satu faktornya adalah kemiskinan yang ketara mengikut kaum. Jadi kemiskinan ini boleh dikatakan mampu mengganggu gugat perpaduan dalam negara ini, dan perkara itu seharusnya kita tidak menggunakan jadi diharapkan kerajaan yang baru tertubuh ini, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan yang memenangi pilihan raya yang ke-15 tempoh hari, akan dapat terus menaburkan bakti sepenuh jiwa dan meneruskan dasar-dasar yang baik serta menambah baik dasar yang ada, supaya Malaysia akan terus cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.